Ahli politik lah yang bertanggungjawab kita jadi macam ni. Kita bergaduh sesama sendiri. Ya, kita pengikut politik A, dia pengikut politik B. Ya, pemimpin politik A cocok, pemimpin politik B cocok. Dia kaya, gaji besar, kereta besar, rumah besar, bini besar. Kita bergaduh. Ahli politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan yang berhormat Tan Sri Speaker. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berbahas pada petang ini untuk perbahasan usul menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan saya sewajarnya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih. Kerana telah dilantik sebagai speaker kita yang baru. Dan saya rasa kita sangat berbangga. Tan Sri merupakan seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup lama. Dan kita memang menunggu masanya. Kerana Dewan Negara ini memang telah lama mencuba dengan berbagai-bagai strategi untuk memperkasakan Dewan Negara, tetapi hingga ke hari ini disebabkan banyak faktor-faktor tertentu, termasuk mungkin kita terpaksa menerima arahan JPA, banyak perkara-perkara yang tidak boleh dilepaskan. Harapan kita, Tan Sri akan terus memperjuangkan untuk Dewan Negara, insya-Allah. InsyaAllah. Kita tuan. Tan Sri Yang Pertua, saya akan menyentuh beberapa perkara, isu-isu yang berkaitan. Untuk yang pertamanya ialah isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan dan nilai murni. Kalau kita lihat titah tuanku, di mana baginda telah menekankan bahawa sebagai seorang pemimpin, ahli-ahli yang berhormat menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai positif kepada rakyat. Iaitu sebagai seorang pemimpin, bukan saja saya fahamkan untuk pemimpin-pemimpin politik, tetapi semua pemimpin dari atas sampai ke bawah. Tapi dalam konteks kita, ahli-ahli parlimen sebagai seorang pemimpin, kita sentiasa diperhatikan. Ya, diperhatikan, kita menjadi contoh teladan kepada rakyat, contoh teladan kepada anak-anak buah. Maka sudah pasti kita mempunyai tanggungjawab yang agak berat, ya, menunjukkan contoh yang baik, ya, nilai-nilai murni, nilai-nilai positif yang baik, bukan saja dalam parlimen tetapi di luar parlimen. Ya, di dalam parlimen bagaimana mungkin kita ingin mendidik anak-anak jika sekiranya kita dalam parlimen tidak boleh berkomunikasi dengan baik, ya, apabila kita argue di dalam isu-isu tertentu, kita menjadi emosional, ya, bahkan kita terjerit-jerit, ya, menjalak-menjalak, ada orang kata macam beruk pun ada dalam parlimen. Dan di luar sana orang tertawakan kita. Ya, kalau kita baca dalam social media, ada kala kita rasa malu. Maka dalam parlimen saya katakan tadi, kita kena tunjukkan contoh, iaitu apabila kita berbahas, walaupun kita mempunyai perbezaan pendapat, seharusnya kita berbahas dengan teratur, yang menunjukkan bahawa kita golongan yang intelektual, yang mempunyai peranan yang patut dihormati oleh semua pihak dengan tingkah laku kita itu. Itu di luar, di dalam Dewan. Di luar Dewan pun sama, iaitu kita kena mempunyai nilai-nilai yang positif sebagai seorang pemimpin. Kita kena tunjukkan bahawa kita berbudi bahasa, ya, kita menghormati agama lain, ya, kita menghormati perlembagaan, kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perhubungan kita dengan orang lain kena jaga dengan baik, ya, kita jauhkan diri daripada membuat perkara-perkara yang dipandang sebagai negatif yang boleh menjatuhkan nama baik kita sendiri dan nama baik keluarga. Ya, sopan santun, kita bersyukur, tunjukkan yang kita sebagai pemimpin, kita bersyukur sebagai rakyat Malaysia.
Walaupun kerajaan kita ada kelemahan-kelemahan tertentu, tidak ada sebab untuk kita menghina kerajaan, tidak kira kita dalam negara ataupun luar negara. Tidak ada sebab. Sewajarnya kita bersyukur kerana menjadi rakyat di Malaysia ini. Saya berkata demikian, Yang Berhormat Tan Sri, kerana dalam pemerhatian saya, setelah beberapa hari saya melihat sahabat-sahabat kita berbahas. Yang pertamanya saya menghormati pandangan masing-masing. Saya menghormati dan saya memahami perasaan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan sentimen-sentimen kaum masing-masing. Kita hormati. Tetapi ingin saya jelaskan, kita sebagai pemimpin, kita kena pastikan kita juga kena menghormati negara kita, perlembagaan kita. Sebagai pemimpin, kita jangan sama sekali memburuk-burukkan negara di luar negara contohnya. Saya bersimpati dengan semua orang, tapi kalau saya perhatikan, kita ingin mendapat simpati daripada kaum lain, tetapi kita membuat perkara-perkara yang memburukkan nama negara contohnya, ini kita tidak boleh terima. Kerana Tan Sri, semasa saya belajar luar negara, rakan-rakan saya cukup ramai daripada orang luar. Dalam bilik saya share bilik dengan seorang daripada India, Ravi nama dia. Kita bagi-bagi tugas. Kita semua bujang masa tu. Saya selalunya boleh masak lauk. Ravi ni tugas dia hanya masak vegetable. Saya ingat apa benda vegetable dia nak masak. So, bila tiba bak makan, saya tengok onion, satu pinggan besar onion. Onion, betul tak? Onion dia taruh je tomato sauce, chili sauce. Kata, Ravi, what is this? This is onion. Onion vegetable. Apa saya kata? Saya cukup menghormati Ravi. Pada masa saya belajar tu, India memang kita tahu sebuah negara pada masa itulah, negaranya agak mundur. Yang agak miskin. Tetapi apabila saya bercakap dengan Ravi, setahun saya duduk satu bilik dengan dia, tak pernah saya dengar dia mengutuk negara India. Tak pernah, never. Bahkan cara dia cakap tu seolah India negara yang paling maju dalam dunia. Maksudnya, dia tidak pernah satu perkataan pun. Saya tunggu kalau dia cuba, tak pernah. Dan saya menghormati Ravi dengan semangat patriotisme beliau. Jadi kalau di sini saya melihat sahabat-sahabat saya, tidak kira apa kaum, mengutuk kerajaan kita, terutama di luar negara, apatah lagi mengada-ngadakan cerita yang bukan-bukan, yang tak logik langsung, tak masuk akal. Dan saya rasa ini tidak menunjukkan nilai-nilai murni dan contoh teladan yang baik kita sebagai seorang ahli parlimen. Tuan Yang Pertua, a fish rots from the head. Dengan izin. Ikan ni, dia busuk bermula dengan kepala. Iaitu kalau sekiranya kita sebagai seorang pemimpin, kalau sekiranya seorang menteri itu, seorang pemimpin itu resis, pemikiran dia resis, chauvinis, semua pengikut dia akan jadi resis. Kalau sekiranya pemimpin itu rasuah, ini tidak kira orang politik ke, pegawai kerajaan, katakanlah menteri itu rasuah, saya boleh garanti, ini pengalaman saya sendiri. Kalau menteri itu rasuah, kemungkinan besar pegawai-pegawai di bawah pun akan rasuah. Dia punya ketua pengarahnya ke KSU dia, political secretary dia, bahkan sampai kerani pion dia pun mungkin rasuah. Sebab kalau dia katakan kerani itu tahu bos dia rasuah 1 juta, apa salah dia rasuah RM100? Dan kalau takdirnya bos dia nak tangkap, you rasuah, you terima rasuah ya, dia akan kata, bos jangan tangkap saya bos, saya tahu bos sudah makan 1 juta. So akhirnya seluruh sistem makan rasuah. Saya maksudkan, inilah saya mengharapkan di dalam suasana normal barulah.
Boleh tak kita tukar? Saya mengakui selama 60 tahun lebih, ya, kita merdeka dah. Memang banyak masalah. Saya tidak nafikan. Cukup banyak masalah. Bukan saja kerajaan-kerajaan terdahulu, kerajaan yang baru ni pun, yang lepas ni pun banyak masalah walaupun 22 bulan. Cukup banyak masalah. Boleh tak kita fikirkan bermula dari sekarang di bawah Prime Minister yang baru? Kita buka langkah baru, buka cerita baru, buka buku baru. Mengambil kesempatan dengan pengalaman kita dengan COVID-19. Buka lembaran baru, kita sebagai rakyat Malaysia, kita pastikan negara kita akan menjadi sebuah negara yang aman dan stabil. Dan kita mulakan sistem itu dengan mengamalkan apa yang saya katakan tadi, ia nilai-nilai murni dan semangat perpaduan di kalangan kita. Ya, tugas ini tidak kira saya kata tadi orang politik ke pegawai kerajaan, GLC, badan berkanun, DO punya ofis ke, pejabat tanah, pejabat hutan, pejabat pendaftaran, polis, custom, immigration, BPR. Elakkan daripada rasuah. Kerana Tuanku Agong dalam titah baginda menekankan, tanamkanlah di dalam minda masyarakat semenjak di bangku sekolah lagi bahawa rasuah adalah jijik, kotor dan wajar diperangi habis-habisan. Tuan Yang Pertua, baginda juga menyentuh tentang kepentingan perpaduan di kalangan rakyat. Kerana kita lihat dalam titah Tuanku bahawa perpaduan di negara ini adalah sudah mula goyah. Ini satu pada saya pandangan yang serius. Ya, sudah mula goyah dan bertambah buruk. Iaitu dari segi progressionnya bertambah teruk dibandingkan dari dulu. Bahkan dibandingkan dengan berpuluh tahun yang lepas, Tuanku mengatakan bahawa perpaduan negara ini sudah mula goyah dan bertambah buruk dengan sentimen yang juga dimainkan oleh ahli-ahli politik yang tiada penghujung. Ini satu signal yang saya rasa kita kena ambil secara serius. Untuk itu, baginda menekankan, saya merasakan bahawa sudah sampai masanya kerajaan meneliti semula di mana kelemahan dan silap kita selama ini dan apakah usaha-usaha yang boleh dilaksanakan semula. Bahkan Tuanku mengatakan, mengharapkan kerajaan pada hari ini mengambil langkah yang tersusun tidak kira kesilapan-kesilapan itu kecil ataupun besar. Tindakan mesti diambil tanpa memilih bulu, tanpa mengira siapa yang telah melakukan kesalahan itu. Kerana kalau kita tidak memulakan langkah pada hari ini, kita bimbang masalah ini akan menjadi bertambah teruk di masa-masa hadapan. Tuan Yang Pertua, saya yakin dan percaya bahawa mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai positif dan bersatu padu, kita bermula daripada peringkat persekolahan anak-anak kita. Daripada peringkat persekolahan anak kita, seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang telah dititahkan oleh Tuanku yang di-Pertuan Agong. Dan mengikut seorang profesor, ya, saya berkesempatan berjumpa beliau semasa saya membuat PhD. Baru-baru semasa saya buat PhD beberapa tahun yang lepas, saya pergi ke rumah beliau dan saya bertuah kerana beliau telah menyerahkan satu buku. Ya, di peringkat sarjana saya mengambil bidang sosiologi. Dan buku beliau adalah bertajuk Sosiologi by Alex Teo. Alex Teo ni seorang Cina, profesor Cina, tapi rakyat US. Saya bersama dengan Profesor Dr. Alex Teo, bahkan pernah makan di rumah beliau. Saya rapat dengan beliau. Memang seorang yang cukup profesional. Saya kalau pergi rumah beliau, memang saya akan duduk dan berbincang isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan saya tertarik pemikiran beliau. Saya selalu mendoakan, kalau semualah manusia macam ini, yang mempunyai pemikiran yang rasional, tidak kira apa bangsa dan agama, berdasarkan kepada fakta-fakta
berdasarkan kepada undang-undang dan perlembagaan, berdasarkan kepada reality global, berdasarkan the practice by other countries, kita akan menjadi sebuah negara yang hebat. Tetapi tidak ramai. Kerana mengikut Profesor Alex Teo, saya bacakan dalam bahasa Inggeris dulu, sebab saya rasa Tuan Pengerusi, saya mempunyai masa yang agak tidak terhad ya. Itu saya syok, saya pun tak menyangka saya dapat ni. Kalau tidak saya mengelabah kalau saya tahu you have only 1 more minute to go. Pensan saya. Saya nak baca ini kita perhati. Saya minta maaf, saya tidak berniat untuk menyakitkan hati siapa, tetapi biar kita share sama. Ya, kita dalam ni sebagai keluarga. Dan saya selalu menjelaskan dahulu, berapa kali saya katakan, saya melihat semua YB di sini, tak kira apa agama, apa bangsa, lelaki perempuan, sebagai adik-beradik saya. Dan saya rasa 6 tahun dah saya dalam dewan ini, saya merupakan seorang yang cukup bertuah kerana dapat berkawan rapat dengan cukup ramai sahabat yang cukup rapat dengan saya. Yang ada dalam dewan ini saya anggap sebagai saudara. Memang saya cukup rapat, tidak ada perasaan, sedikit pun tidak ada perasaan tak suka. Pandang tu macam suka saja. Macam saya kata dululah, kalau dengan lelaki itu memang saya suka, tapi dengan perempuan tu lagi suka. Tapi maksudnya suka sebagai saudara. Dia ada perasaan sikit, betul tak? Kan? Macam itulah. Ya. Saya nak bacakan sini, ya, apa benda yang si Alex Teo. Dia kata di sini, to foster national unity, schools, mostly primary and secondary schools, rather than colleges and universities. Schools, iaitu sekolah, ia untuk memperkukuhkan perpaduan, ya, sekolah iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja, dan bukan universiti. Ya, kena faham tu. Dia tekankan di sekolah rendah dan sekolah menengah, dan dia kata not university and colleges. Ya. Then colleges, schools rather than colleges and universities play an important role in transmitting the culture to the new generation. Kita bercakap dari segi budaya, kita bercakap dari segi nilai. Kalau kita nak menanamkan nilai-nilai yang murni, budaya-budaya yang murni, mengikut kata Alex Teo, hanya boleh dilakukan semasa budak-budak ini di sekolah rendah dan sekolah menengah. Masuk universiti dah tak boleh. Mesti sekolah rendah dan sekolah menengah. Students are taught to become good citizens, to love their country, to cherish their cultural values, and to be proud of their nationality. Ya, iaitu hanya sekolah, melalui sekolah ini, pelajar-pelajar diletakkan di bawah satu bumbung, pelajar-pelajar yang berbagai kaum. Ya, anak saya, masa saya belajar, pernah sempat masuk di primary school, 2 orang di sana. Berbagai kaum, berbagai-bagai color ada. Tetapi saya cukup tertarik sistem mereka. Sebelum budak-budak belajar, bendera akan dinaikkan dan mereka akan menyanyi lagu National Anthem US. Dan anak-anak akan pegang dada, menghormati bendera dan lagu kebangsaan US. Dan mereka bercampur, walaupun berbagai rupa, berbagai warna, mereka bercampur dengan baik. Kerana apa? Kerana mereka telah biasa diletakkan di bawah satu bumbung. Mereka mengenali antara satu dengan lain, maka dalam masa jangka panjang tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan perbezaan, tetapi perasaan kesatuan sebagai satu bangsa dalam sebuah negara. Dan dia kata sini, school also plant seeds of patriotism in their young, charges by teaching civics, history, and other social studies. Walaupun Amerika sebuah negara yang maju, sini dia menekankan pentingnya pengajaran mata pelajaran seperti civic, moral, social studies, bahkan history dan sejarah. Saya membacakan buku ini kerana ianya menjadi contoh kepada kita apabila kita berbincang tentang perpaduan. Ya, selalu orang mengatakan perpaduan mesti bermula daripada pelajar-pelajar, budak-budak yang masih
belajar semasa mereka kecil. Kerana ia mudah kita terapkan kerana mereka masih lembut. Ya, kita nak mereka masih dikatakan rebung, belum menjadi buluh lagi. Cukup mudah dilentur. Maka ini satu konsep yang diterima oleh seluruh dunia. Maka itu sebab Tuan Yang Pertua, pada saya lah, berdasarkan kepada apa yang saya bacakan tadi, kita yang sebenarnya ikut fakta, reality, practice by all the countries in the world. Semua. Kita sewajarnya. Ini saya nak beritahu dulu. Ya, sewajarnya mempunyai satu sistem sekolah satu aliran sahaja. Saya minta maaf, saya katakan, kalau mereka yang tidak menerima ini, saya tahu mereka mempunyai berbagai-bagai ribuan excuses. Tapi tidak ada dalam satu dunia pun. Saya boleh mengatakan 100% professors intellectual seluruh dunia menganuti fahaman ini. Satu sistem. 100%. Dan seluruh dunia mengamalkan sistem yang sama. Dan negara ASEAN pun, yang berdekatan dengan kita pun mengamalkan sistem yang sama. Singapura pun, yang majoritinya Chinese, they don't care. Dia tutup sekolah Cina. Satu sistem. Okey, saya menerima pandangan masing-masing. Macam-macam lah pandangan saya terima. Saya tidak marah. Yang saya nak sampaikan lepas ni, kita boleh fikirkan bersama. It is a process. Dan saya, alhamdulillah, saya agak rapat dengan Persatuan Budak-Budak Melayu JPMS, dan saya juga rapat, saya sebagai penasihat strategik Persatuan Graduan Muda Cina seluruh Malaysia. Saya kalau attend program dia, saya seko-sekonya muka Melayu. Yang lain semua muka anak muda Cina. Saya rasa ini masa yang pada saya very timely. Kerana pengalaman saya dalam 2 government yang lepas, ya, kita dapat melihat kepentingan, keperluan pada hari ini, keperluan yang cukup sangat untuk kita betulkan kedudukan kita sebagai satu bangsa negara Malaysia. Itu keperluan. Dan kepelbagaian kita bersyukur. Kita mempunyai berbagai kaum. Kalau kita dapat satukan mereka semasa mereka kanak-kanak, kita rapatkan mereka, rapatkan pemikiran dan semangat mereka. Tak kira Melayu, Cina, Iban, Kadazan, India. As a force, we can be a very strong nation in the future. Saya, Tuan Yang Pertua, saya terus terang ini sesi tahun yang terakhir, saya akan habis hujung tahun ini. Tapi saya rasa ada sekali lagi sesi, dan saya rasa saya dah bercakap dah 6 tahun. Lama dah saya bercakap benda Allah. Seri, boleh saya mencela? Ya, ya. Saya tertarik dengan hujah-hujah Profesor setelah merujuk karya Profesor Eric Teo berkaitan dengan pendidikan satu aliran. Saya nak tanya pada Yang Berhormat, adakah kerajaan yang ada hari ini punya political will untuk mencadangkan, melaksanakan apa yang kita sebut? Saya juga membaca banyak literature pasal pendidikan daripada awal, laporan Razak, laporan Rahman Talib dan sebagainya. Akhirnya sistem pendidikan di Malaysia menerima apa yang ada hari ini. Tetapi seandainya kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan Perkhidmatan Nasional punya political will, apakah dia sanggup melaksanakan polisi yang cadangkan oleh Yang Berhormat ini? Yang sebenarnya saya tahulah, saya terlibat sedikitlah dalam politik. Tak banyaklah, saya orang akademik, tapi diberi Allah peluang untuk bersama-sama dalam politik apabila saya dilantik dalam Majlis Tertinggi UMNO dan dilantik sebagai pengurusi Biro Pendidikan UMNO. Ya, di mana saya tiap-tiap kali sebelum PAU, ya, mesyuarat Agung UMNO, kita akan ada mesyuarat khas di peringkat tertinggi, ya, untuk membincangkan ucapan-ucapan di mesyuarat Agung UMNO. Benda ni kita bincang dan saya tahu. Dan untuk pengetahuan, tiap-tiap kali mesyuarat saya, kami, tiap-tiap kali, ya, memang
Benda ini tak pernah saya lepaskan. Saya sentiasa bawa. 6 tahun, tak jadi apa pun. Buat ponek aja. Buat ponek aja. Ya. Sebab tidak ada political will. Terus terang saya kata saya tidak mahu sebut siapa yang saya berbincang dengan peringkat atas. Ya. Dia kata, Ibrahim, it's very difficult. Because you have Chinese, you have Indian. Masalahnya apa? Kalau saya tak dengar ini, nanti mereka tak undi. I need Chinese support, I need Indian support. Walaupun saya nak buat, tak boleh. Itu sebab saya tidak pernah meletakkan kesalahan kepada pemimpin-pemimpin yang lepas. Saya tahu banyak pejuang-pejuang nasionalis Melayu marah pada kerajaan yang lepas. Saya tahu. Kerajaan Barisan Nasional. Ya, kerana tidak menjadikan perkara ini reality. Tetapi political will tak ada. Saya tahu political will agak susah. Political will saya tidak cukup. Kita hendakkan satu keikhlasan. Sokongan daripada semua rakyat, tidak kira apa kaum. Kita ketepikan perasaan-perasaan chauvinist, rasis kita. We are Malaysian. Tuan-tuan kena fikir apa rasa perasaan orang Melayu apabila kami tahu bahawa silibus kurikulum itu datang daripada Taiwan. Lebih mengagungkan sejarah-sejarah negeri China. You call yourself a Malaysian? Apa rasa perasaan kami? Kami saja memohon untuk kita bersatu-bersatu. You are not sincere. Saya kena jelaskan, saya akan berikan hujah-hujah secara akademik. Kerana saya rasa tahun depan saya dah tak ada kat sini lagi. This is my last best service I can give. Kerana merupakan satu titik tolak. Iaitu saya inginkan kerjasama dan sokongan semua pihak, tidak kira apa kaum. Kita ketepikan perbezaan, tetapi kita bergerak ke hadapan untuk anak cucu cicit kita. Saya selalu bercakap dengan anak-anak saya mempunyai anak Cina ribuan. Anak Cina saya ribuan. Isteri saya kata, bila masa you kahwin dengan Amoy? Nah, kerana dengan grup-grup anak muda graduan Cina ni, mereka panggil saya ayahanda. So kalau tuan-tuan nampak budak-budak Cina panggil ayahanda, they are my group. So, saya selalu mengatakan, you are the generation responsible for the future of the country. Ya? Tanggungjawab anak cucu cicit you is your tanggungjawab, not my tanggungjawab. Saya memikirkan satu hari anak-anak muda ini, bukan anak-anak tua. Anak-anak tua semua otak semua sudah keras, dah tak boleh fikir dah. Dia otak dia dah tak boleh konah. Kat situ saja. Saya mengharapkan anak-anak muda ini, I told them, tak kira you Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, you sit down together. Duduk betul-betul bincangkan secara profesional. Sebab you are still young. Yang tua ni saya dah cakap, tuan-tuan, saya semenjak pencen dari UiTM, tiap-tiap tahun saya bergerak seluruh Malaysia. Ya, berjumpa dengan pengetua-pengetua sekolah, guru-guru sekolah. Bukan saja Melayu, berbagai kaum. Berbagai kaum. So I've been getting all the feedback. It's not new. Sebelum saya jadi Majlis Tinggi UMNO, saya dah terlibat. Ya, saya melihat seluruh negara melihat isu-isu macam ni. Maksud saya merasakan perkara ini hanya boleh direalisasikan kalau semua kita ini, kita berlapang dada dan buka minda kita. Buka minda. Tan Sri, boleh tanya lagi Tan Sri? Tajuk yang best ni. Boleh? Ya. Tan Sri, katakanlah andaian cadangan Tan Sri itu dapat dilaksanakan. Tetapi di dalam satu kerangka perundangan yang masih lagi ada ketidakadilan. Contohnya, ada anak Melayu pandai, ada anak Cina pandai. Tapi kelebihan untuk nak dapat beasiswa dan sebagainya agak berbeza. Bagi saya itu juga yang akan melatari perpaduan itu dapat dicapai ataupun tidak. Apabila dia merasa ianya tidak diadili dengan baik di peringkat awal dia belajar. Contohnya, tadi kita bercakap dari segi silibus, kita bercakap dari segi tempat mereka supaya duduk bersama. Tetapi saya rasa yang juga mengganggu gugat isu perpaduan ialah isu keadilan ataupun ketidakadilan. Jadi pada pandangan saya, perkara ini perlu dilihat dengan secara sisi pandang yang holistik.
dengan lebih lengkap. Kerana bagi saya ianya tidak akan menyelesaikan masalah yang kata tadi, perpaduan tadi, sekiranya isu yang lebih fundamental itu tidak ditangani. Jadi apa pandangan Tan Sri? Saya akan menjawab soalan itu menggunakan tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang Cina. Adil ataupun tidak adil. Then I will read to you after this. Dan tuan-tuan akan fikirkan sendiri. Kerana keadilan ini bukan senang nak kita bincangkan. Ya, kalau kita bercakap keadilan, katakan kalau kita tuduh orang Melayu tidak adil kepada orang Cina, it's totally wrong. Ya, ini saya akan quote daripada buku-buku nanti. Saya akan tunjukkan. Ya. Ini ada banyak lagi ni. Kita tunggu sampai 5.5. Saya akan bercakap sampai 5.5. Sila. Tan Sri, tapi cuma saya nak betulkan, saya tidak berkata orang Melayu berlaku tidak adil pada orang Cina. Tidak, maksud saya itu, sekiranya apa yang cuba kita perbetulkan itu tidak menghalusi isu ketidakadilan itu, saya fikir takut nanti apa yang kita nak capai tadi itu akan ada lompong juga. Ya. So itu maksud saya perlu dilihat dengan secara menyeluruh supaya apa yang kita nak capai akhirnya tadi, perpaduan melalui pendidikan itu dapat dicapai. Pada pandangan saya. Ya. Itu menjadi teras perjuangan. Ya. Saya tekankan beberapa kali, kita tetap menekankan konsep keadilan. Irrespective apa bangsa pun kita ini. Itu asasnya. Kalau tidak, saya dah bercakap dengan anak muda, benda yang sama. Ya, jangan ada perasaan-perasaan pada kaum-kaum lain, you tidak berlaku adil. Ataupun you pilih bulu. You menzalimi. Ya, jangan sama sekali. Once you tunjukkan sekali, you lost your trust. Jadi saya maksudkan ini merupakan satu perkara yang nak saya jelaskan pada petang ini, dan saya akan juga terangkan apa yang Teo Kok Siong. Saya akan keluarkan apa Profesor Teo Kok Siong cakap. Ini berkaitan dengan isu tadi, insyaAllah. Tuan Yang Bertuah, saya yakin dan percaya bagi mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai positif dan bersatu padu, yang saya katakan tadi, memulakan dengan anak-anak kita. Dan kalau kita lihat pada hari ini dari segi bahasa contohnya, ya, apabila saya kata sekolah satu aliran mesti menggunakan satu bahasa. Di Malaysia, like it or not, bahasa Melayu. Full stop. Oh, jangan kata kami ini sebab China is going to be a world power, maka kita kena, no, please. Please, open your mind. Open your mind. Tolong sikit. Sebab di Jerman pun dia menggunakan bahasa Jerman. Di Perancis dia gunakan bahasa Perancis sebagai medium of instruction. Di China pun ada bahasa Cina dia. Di Afrika, di negara Arab. Kenapa di Malaysia pula tak boleh? Apa argumen yang kita nak buat? Argumen ini tidak betul. Argumen berbentuk ini saya selalu beri pengiktirafan sebagai argumen yang racist, yang chauvinist. Sesiapa yang menyarankan idea yang bercanggah dengan perlembagaan, you are a racist, chauvinist. Hanya mementingkan untuk diri sendiri, tapi tidak mementingkan untuk kepentingan negara dan anak cucu cicit kita. Tuan Yang Bertuah, kalau kita lihat dalam perlembagaan, ya, bahasa-bahasa lain bahasa-bahasa lain boleh digunakan. Saya buat dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Putih pun ada. Saya nak jelaskan penggunaan bahasa Melayu, artikel 153. 152, ya, bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen, dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain. Perkataan daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa, iaitu mengajar ataupun belajar bahasa. Faham Bahasa lain tadi boleh kita ajar dan kita mengajar, tetapi bukan digunakan sebagai untuk mengajar kurikulum
sebagai medium of instruction. Itu tidak boleh. Kalau tak faham bahasa Melayu, saya baca orang putih pula. Ini kalau saya salah, tolong tegur dan boleh tanya. Ini saya dengan ikhlas, saya tidak berniat apa benda. Saya cuma nak membetulkan, itu saja. Kalau boleh diterima. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat di dalam Dewan Yang Mulia ini, apabila PH mengambil alih, ucapan saya kata, kalau sekiranya parti DAP boleh adjust sedikit, ya, withdraw sedikit matlamat-matlamat yang bercanggah dengan keadaan Malaysia, berbagai kaum. Saya maksudkan, contohnya dari segi nak jadikan negara kita republik lah, artikel 153, privilege apa benda tu, saya kata saya sendiri akan join. I think dalam handset ada. I'm very open. Because saya kalau boleh, semua Malaysian sama, kita sama-sama duduk bersama. Ya, kita develop our country. Maksud saya di sini, tujuan saya ikhlas. Ya, bahawa kalau sini dalam bahasa orang putih, national language, the national language shall be the Malay language and shall be in such script as Parliament may by law provide, provided that no person shall be prohibited or prevented from using otherwise than for official purposes or from teaching or learning any other languages. From teaching or learning any other language. Mengajar dan belajar bahasa. Bukan digunakan bahasa itu sebagai medium of instruction. Jadi, apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah mereka adalah bercanggah dengan perlembagaan. Bercanggah dengan perlembagaan. Tuan-tuan, saya itu satu perkara. Tapi Profesor, sayangnya, boleh I ya, sila. minta laluan? Dengan izin yang Deputy Speaker, ini ada sedikit teknikal. I minta keizinan guna bahasa Inggeris supaya tidak salah faham atau putar belit oleh mana-mana pihak. The issue of using this Article 152, I think, surfaced in the Merdeka University case. That because of the University and Colleges Act, the Federal Court held, I think it was Justice Yusofi who delivered the lead judgment to say that you cannot use the language other than the official language for official purpose. And he deemed the university teaching in a language other than Bahasa as an official usage. But the school is established under the Education Act. It may not necessarily be caught by the use of the word official purpose. Now, to the best of my knowledge, there is no case law on this. And recently, there was a suit filed because the MOF wanted to give the grant to these Chinese schools, Chinese Kebangsaan schools. But subsequently, I understand the suit has been withdrawn. So it is arguable whether under Article 152, Golongan A, using a language other than BM in other schools is violating this article. Now, we can also see that there are international schools established in this country. They don't use BM as a main medium. They use English as a main medium. And that has been accepted by the government. So if the international schools can use a language other than BM for purpose of education, then the Chinese schools, the Tamil schools, or other language, probably we may want to think the spirit of Article 152 looks to be like a happy compromise at that time when the Constitution was established, so that people in one language group, they are not feel that totally they are denied the right
to learn their own mother tongue. So I beg to differ with Professor on your interpretation of this Article 152. But the important is the spirit. We in this Dewan Negara, we have learned to agree, to disagree agreeably. So no hard feeling, we just exchange ideas and the thing. Thank you very much, sir. Okay, terima kasih sahabat saya. Saya memang geng baik dengan YB ni. I appreciate and respect your views. This is a matter of interpretation. Tuan Yang Pertua, macam ni lah, artikel 152 ni, kalau kita tengok the spirit of the article, negara sebagai sebuah negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Very straightforward. Yeah, it's very straightforward. Maksudnya for official purposes. Kalau tidak official boleh. Maknanya kita tidak melarang kalau kita menggunakan bahasa Mandarin di rumah, bercakap dengan anak, bercakap, tidak ada hal di luar. Ya. Tetapi yang berkaitan dengan official, memang dikatakan tidak boleh. Itu bacaan saya sini. But pada saya tidak mau argue dari segi legal, but dari segi spirit kita sebagai seorang rakyat Malaysia, jiwa Malaysia. Pada saya lah, you ask me, I have to accept it. If I call myself a real patriotic Malaysian. That's my answer, that's my view. Jadi harapan saya macam inilah. Ya. Pandangan saya ini berdasarkan kepada perpaduan, saya katakan tadi. Pada saya tidak tahulah, tak pernah saya dengar menggunakan bahasa lain di national school. You saying about international school or national school? International. Oh, international. International is different. Yeah, that's not our school, international. Cuma saya nak kaitkan international school pun sepatutnya. The formation of international school yang sebenarnya was meant for anak-anak expatriate. Ini pun satu langkah yang kurang bijak. Ya, kerajaan telah membenarkan lokal pun pergi international school. And this is not right. Saya akan bercakap pada ini kemudian. Ya. Jadi, Tuan Yang Pertua, saya cuma nak share lah. Nak tunjuk sikit supaya kita sama-sama memahami dan kita jangan marah. Ya, kalau ada orang bercakap lebih-lebih sikit, kita faham. Ya, kerana terutama saya ni bila saya bercakap, saya akan gunakan banyak fakta-fakta yang tertentu untuk mengukuhkan hujah-hujah saya itu. Ya. Saya bawa buku ini, Robert Koch. Saya ambil a few only, ya, sebab saya rasa takut banyak sangat panjang pula cerita. Saya, mana tadi, first page saya nak tunjukkan. Saya nak tengah betapa mereka ini, mereka belajar bahasa Melayu. Yang tulis ni, Tan Sri Robert Koch. But he's writing about his father. Bapa dia lebih awal. Dia kata apa bapa dia ni? Bapa dia pesan pada dia, dia kata, father felt that the land and resources rightly belong to the Malays. Like it or not. Bapa dipesan kat dia. Itu yang pertama. Ya, saya ambil, saya quote yang penting saja. Saya nak tunjuk pasal bahasa tadi. Bapa dia memang fasih bahasa Melayu. Bahasa Putih pun tak kerti, mak dia pun tak kerti bahasa Putih, tapi cukup fasih bahasa Melayu. Okey, yang ini. Okay. Father spoke good Malay, but he didn't speak English. Neither did mother. Tahun berapa ni? Bapa kepada Robert Koch tau. Spoke good Malay. Bayang tentang apa perasaan kami, Teo Kok Siong, apabila membuat survey di PLKN, ratusan budak-budak Cina dan India, the young generation, tidak boleh langsung bercakap Melayu. Call yourself a Malaysian. Tidak boleh bercakap bahasa Melayu. But yet, bapa Robert Koch fasih bahasa Melayu. Ya, dan cuma dia ni dipuji orang Melayu Dia kata apa? He saw the Malays
as the gentleman of the region. Ni bapak dia, ni belum dia lagi Robert Koch is a very nice man. Ni dia cakap pasal bapak dia, so dia punya nilai-nilai murni dia ada. Sebab bapak dia ajar dia. Ya. Dia kata, bapak dia kata, the Malays as a gentleman of the region. Ni minta maaf cakap ni saya quote apa dia tulis While to him, the Chinese were not so much gentlemen, but a mercenary, calculating, treacherous crowd. Oh my God. Treacherous ni maksudnya orang Cina, dia kata ni orang yang khianat dan suka menipu. Calculating maksudnya berkira sangat. Tak boleh tolak ansur. Mercenary maksudnya tamak. Ini bapak dia cakap, bukan saya cakap. Jangan pandang saya marah. Saya nak bagi tahu, bapak dia kata Melayu ni cukup baiklah kaum Melayu. Yang you all marah pada Melayu dia apa? Yang cakap dia orang Cina tau. Ini bukan Melayu cakap. Maksudlah pada dulu pun kaum-kaum lain yang rasional cukup hormat orang Melayu. Tetapi kenapa sekarang kita bertukar benci pada kita? Apa salah kita? Kita nak tolong pun kata salah. Banyak jasa kita pada orang-orang bukan Melayu. Bacalah apa Sambatan cakap, Tan Sri Sian cakap, Mat Nifas cakap. Saya tak mau quote, I'm sure you know. Kalau saya cakap lagi sakit hati nanti you all. Betapa baiknya Melayu. Tidak ada bangsa yang baik dalam dunia melainkan Melayu. Apa lagi nak cakap? Ini Robert Koch. Ini saya nak cakap pasal bahasa yang sebenarnya. Tapi kona-kona sikit. Ini Lim Gotong. Ni toke apa benda ni? Apa ni? Genting. Okey. Saya nak cari yang dia punya. Okey. Tuan-tuan, Lim Gotong ni datang ke Melaya umur 20 tahun miskin. Cukup miskin. Jangan ingat dia datang sini buat duit tau. Tak ada. Cukup miskin. Dia datang ke Melaya, datang jadi carpenter, jadi buruh. Tapi dalam masa lebih kurang 20 tahun, he became a millionaire. Dan dia kata dia senang, dia puji sini, memang dia puji orang Melayu yang banyak menolong. Ya, puji pemimpin Melayu, puji orang Melayu, ya. Dan dia juga yang sebenarnya dia pernah datang ke Melaya, kemudian balik ke Melaya, ke China. Dia konon-konon nak terus menetap sebab ibu bapa dia suruh dia duduk di sana. But terpaksa lari ke sini balik, dua faktor. Yang pertama memang hidup susah. Itu dulu, sekarang memang hebatlah. Dulu memang hidup. Yang kedua dia kata, kalau dia tak balik, tanta dia memang dah mati kena bunuh orang Jepun. Ya? So maksudnya memang is very thankful. Maka dia balik ke sini dan dia kata dia bersyukur kalau dia tak balik ke Melaya, dia memang miskin lah, dia kata. But now dia balik ke Melaya, become so rich. Okey. Dia ni Lim Gotong, ni cakap okey. Dia kata, I realized that to succeed in Malaya, I had to know the Malay language. So I learned it earnestly and pick it up quickly. Ini kalau orang dulu-dulu boleh buat earnestly. Dia bekerja keras, dia belajar bahasa Melayu and pick up very quickly. Apa yang susah? So, mak dia pesan kat dia, mana mak dia pesan? Dia kata, Lim Gotong, engkau boleh pergi sana, engkau janganlah, dia kata, buat perangai tak senonoh. Dia kata, on the eve of the departure, my mother kept reminding me that being in a foreign land, I must be tolerant. Ya. Ini nilai-nilai yang diajar oleh ibu bapa kita, tok nenek kita. Termasuk nilai-nilai yang telah disebut oleh, saya kata Tuan Meniukan Sagam ke, Sambatan ke, Tan Sri Sian ke. Banyak yang menyatakan nilai-nilai penting kalau kita hendak hidup bersama dengan orang-orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu ini. Telah dipesan berkali-kali. Tetapi kita tak buat. Tuan-tuan, ni banyak orang tak tahu. Saya bawa sana banyak orang tak tahu ni. Tuan-tuan, Istana Negara, sebelum Tuan Agong pindah ke Istana Baru, sekarang menjadi the Royal apa benda museum ya, belong to this guy tau.
Jangan you ingat istana negara tu kerajaan buat ataupun sultan buat. Belong to Chan Wing. Chan Wing ni, dia tinggalkan negara China umur dia 14 tahun. Untuk datang ke negara China, mak dia terpaksa jual adik bungsu untuk beli tiket. Jual adik bungsu. Dia menangis. Bukan jual adik bungsu perempuan tau. China those days, orang perempuan dia tak berapa sayang sangat. Ini adik bungsu lelaki tau. Dia jual. Nak beli tiket datang ke Melaya. Punya miskin. Datang ke Melaya, dalam masa lebih kurang 20 tahun, filthy rich. Dia datang jadi kerja di Tin Mine. Filthy rich. Buat rumah yang kita panggil the richest, the biggest house in Melaya. Biggest house in Melaya, itulah istana negara. Kalau di China, one child family, dia datang ke Melaya, dia ada 26 anak. Alhamdulillah, bersyukur. Duduk Melaya 26 anak, 8 bini. Itu yang saya cemburu. Itu saya tabik dengan Chan Wing, saya banyak tabik rambut dia. 8 bini, 26 anak. Jadi, tuan-tuan, saya ni nak bagi contoh. Saya nak lembutkan hati yang tak lembut. Boleh tak lembut? Tumpang tanya sikit. Ya, sila. Yang 8 bini tu dia ada tulis tak? Dia makan ubat apa tu? Dalam buku tu dia ada tulis tak? Ubat apa yang dia makan tu sampai 8 bini tu? Terima kasih. Kalau dia datang Melaya dapat 26 anak, mungkin dia makan tongkat Ali. Itu kita kena buat research agaknya. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan yang pertua, kalau nak gajian lagi tengok, tadi buku ya. Oh ni live. Okay. Nak gajian tengok, boleh buka drama YouTube. Memoir of Meiji. Cerita Cina, drama. Bagaimana orang-orang Cina dari negara Cina migrate ke sini. With difficult life. Hingga kan dia kata, once you masuk Melaya, you are going to become wise. Something like, I pun dah lupa. Masuk Melaya, you akan menjadi orang yang lebih sempurna maksudnya. Ya. Dan The Memoir of Meiji ni menceritakan tentang orang perempuan daripada negara China datang sini untuk mencari makan, dia jadi servant. Dan sanggup tidak kahwin. Syarat jangan kahwin. Saya relate tu supaya kita faham sejarah. Bagaimana mereka datang ke sini apa semua, ya. Dan juga satu lagi, the latest one saya selalu tengok cerita Chinese drama The Iron Lady. Ellen dah habis. Saya selalu tengok dengan isteri saya suka tengok. Jadi tuan-tuan, saya nak mengatakan bahawa sistem pendidikan adalah asas kepada perpaduan. Saya faham. Ya, saya faham ada yang tidak mahu menerima, dan di mana saya akan mencadangkan sekejap lagi apa yang patut kita buat. Tuan-tuan, sijil termasuklah perkara-perkara yang berkaitan, ya, seperti sijil UEC. Saya percaya tuan-tuan pun biasa dengar, ya, orang-orang Melayu memang tidak mahu terima. Dan kalau kita lihat pandangan-pandangan, Tan Sri. Ni, sebelah ni. Sila. Terima kasih timbalan yang dipertua. Terima kasih pada Tan Sri. Memang hari ini agak menarik huraian ulasan yang agak akademik dan dengan fakta-fakta yang cukup begitu menarik, terutamanya dengan apa yang diceritakan berkenaan dengan kisah-kisah Robot Kok, Gotong yang memiliki sejarah yang tersendiri kerana penghormatan mereka terhadap orang-orang Melayu. Saya nak minta pandangan daripada Tan Sri. Memang di dalam perlembagaan negara kita itu ialah nak menjadi syarat untuk menjadi Melayu itu ialah Islam. Persoalan saya ialah mungkin mereka agak tertarik dengan seperti mana sebut tadi, mereka yang daripada Robot Kok ataupun Gotong
dan pemimpin-pemimpin Cina yang lain yang datang ke negara kita pada hari itu tertarik dengan Melayu sebagainya, mungkin kerana pegangan yang kuat kepada Islam, kerana Islam mengajar menghormati orang lain, kerana itu ialah penerapan yang kita dapat lihat. Dan perkara ini sebenarnya berlaku berterusan sebenarnya sehingga hari ini. Kalau kita lihat, orang Cina dia boleh buka kedai runcit di kampung Melayu. Sampai hari ini, daripada satu pintu hingga berkembang 3 pintu. Orang Melayu pula buka kedai runcit daripada 3 pintu hingga tak ada pintu. Maknanya tutup. Nak menggambarkan tentang orang Cina ataupun orang bangsa lain boleh hidup di dalam masyarakat Melayu kerana dia ada nilai Islam sini. Cumanya hari ini mungkin juga kita mesti melihat boleh mungkin berlaku satu koreksi ataupun kita buat muhasabah. Mungkin kadang-kadang ada juga kes-kes yang menyebabkan orang hilang penghormatan kepada kita ni apabila kita meninggal nilai-nilai yang sepatutnya tidak lekang dari kalangan hati budi orang Melayu yang memang diajar oleh Islam sehingga kan boleh menunduk orang-orang bukan Islam itu untuk menghormati kita sehingga kan wujudnya asimilasi di dalam masyarakat. Dan perkara ini juga boleh terojok di Kelantan terutamanya. Kita tengok di sana bagaimana berlakunya proses di kalangan perpaduan nasional cukup hebat di kalangan orang-orang di sana walaupun mereka minoriti, walaupun Cina dipanggil Mek ataupun laki-laki dipanggil Awang walaupun di Cina. Ini benda-benda yang kita dapat lihat. Saya nak soalnya ialah perkara yang nilai-nilai ini sekarang ni sudah hilang sehingga kan penghormatan orang terhadap kita ni semakin luntur begitu. Saya minta komen daripada Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat, memang saya setujulah ya. Yang sebenarnya peranan nilai ini penting. Kalau kita lihat komen-komen di luar negara, selalu mengatakan orang-orang bukan Islam tertarik kepada Islam disebabkan nilai yang kita praktis yang menunjukkan sifat-sifat kita mesra, kita baik, kita tidak sombong, maka mereka terpikat dengan nilai yang kita ada. Itu salah satu faktor. Tetapi ini bukan a very straightforward answer. Ianya kita kena bincang dalam kerangka yang lebih besar. It's not just simplistic. Ya, saya setuju dulu memang ya, semasa di kampung, ini kita sebut pergerakan daripada sebuah masyarakat tradisional kepada masyarakat urban. Itu ada banyak kita boleh ulas. Ya, sebuah negara yang traditional agricultural bertukar kepada negara yang industrial. Itu juga ya akan merubah nilai-nilai kita. Sebuah negara miskin yang dulu miskin tiba-tiba jadi kaya. Nilai akan berubah. Dulu semasa miskin, semasa Tunku Abdul Rahman, Hussein On, Razak, ya tidak ada pembangunan, kita miskin, nilai kita agak berlain. Tapi bila gerakan di zaman Tun Mahathir menjadi PM keempat, negara kita telah maju, materialistik. Materialism lebih penting daripada nilai. Bukan saja kepada Melayu, Cina, semua sama perangai dia. Contoh saya setuju di kampung saya pun, Yang Berhormat ya, saya budak kampung, orang Cina pun ada, orang India pun ada. Ya, di kampung saya memang satu kampung, satu kedai itu yang dekat dengan rumah saya, diceritakan oleh mak saya bila orang Cina itu datang, memang dia datang tak ada apa benda pun. Dia tanya, tuan mempunyai tanah, boleh tak saya duduk nak berniaga? Dibenarkan tanpa bayaran. This is common, you can ask anybody. Tanpa berbayar berpuluh-puluh tahun. Tak satu sen pun. Jadi dia tanam pokok, apa benda, tak pernah kacau. And sebelah sana pula ada satu kedai, ya, akau, dia buka kedai, kedai runcit. Kalau setengah-setengah tempat yang kita baca, ada yang masyarakat yang agresif, ya, tengok kedai tu macam-macam makanan ada, kita orang Melayu miskin, boleh juga kita rompak, but it never happen. Tak pernah berlaku. Budak-budak Melayu, sejahat mana budak Melayu di kampung, merompak walaupun dia lapar. Tak ada. Nilai. Kelantan, kenapa orang Cina boleh jadi mek dan jadi awet? Kenapa sini tak boleh? Kenapa Selangor tak boleh? Juga ini kita kena bincang secara mendalam.
Ya, ini berkaitan dengan masyarakat tu, dengan konsep orang selalu kata kalau masa kecil, ya, di Kelantan masyarakat Cina kecil, dia senang untuk diasimilasikan, ya. Tetapi apabila masyarakat Cina menjadi besar, apatah lagi menjadi bertambah kaya, dulu miskin, dia sayang kita. Tapi apabila kaya dia dah dapat apa dia hendak, nilai dia akan bertukar. Jadi benda ni sosiologikal. Banyak benda yang boleh kita perhati, tapi saya setuju dengan pandangan. Sri, Ya, Sri, Bobby. minit laluan. Dato' Sri, Timbalan Speaker. Tuan Sri setuju ke masa 60-an bila kita sekolah, kita tak ada masalah. Lagipun saya duduk kampung Cina, jiran saya berdekatan Pasir Panjang, satu kampung orang Melayu. Kita semua tak ada apa-apa masalah, kenduri pun kata dia jemput. Orang Melayu pun buka store kampung Cina, sekarang masih ada. Banyak orang Melayu pergi itu kedai runcit Cina, beli barang-barang. So, keharmonian di on the ground kampung, I don't see any this sort of racial feeling. They say, oh, you are Malay or you are Chinese or any of this. And then, di Dewan Mulia ini, jiran sebelah kanan, PAS, kiri pun PAS, belakang, apa parti pun ada. Ini ada macam satu United Nations punya muhibah kedudukan sini, tak ada government punya blok, apa parti punya blok, kita tutup semua campur-campur. Ini ada satu contoh yang baik di Dewan Negara ini. Dato' Seri selalu, Timbalan Speaker cakap keluarga dia. I memang pandang kepada Timbalan Speaker sebagai ayah Dewan Negara ini. Terima kasih, Bobby. Pada satu trip kita pergi Cambodia, saya nampak bagaimana dia jaga semua, bukan jaga anak tadi, Dewan Negara. Kita pergi sana trip interparliamentary punya union. So, barangkali ahli politik yang kurang jaga mengeluarkan sentimen yang berkauman sudah has adversely affected the unity. Some of them, they even mortgage unity for political ends. I think some of these things, we have to look at it realistically and reappraise ourselves and really look upon all the races here as fellow Malaysians, right? How we can help one another. And that should be the spirit, and then we will see unity. And for example, in poverty, admission to university, we have students straight A's, they got no chance to get into it. Well, naturally, that creates unpleasant feeling. You know? Poor people, we have all races of poor people. We try to help them. And some of these governmental policy also need to be reviewed. I'm all for, because I have always enjoyed very good friends. When I went to England, I stated the day when I debated, my classmate, a Malay lady, took leave, invited my wife and I to stay in her house, hosted us. I really remember very fondly. We never come back. We see the mother will peluk me and say, anak angkat, masak goreng pisang, masak curry puff. I have been a waris of all these very fine treatment from my Malay friends. You know. So I find it very difficult to accept now. The country seems, the atmosphere has changed. You know. So we have to membetulkan situasi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bobby. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, saya boleh cakap lagi ya? Terus. Kita tak I hope by 5:30 lah kita habis. Boleh ya? Teruskan. Lebih baik. Sebab ni banyak lagi ni. Actually I need 1 more hour. Tapi saya akan cuba buat setengah jam. Jadi saya setuju Wai Bing.
Ya, okey. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Lanjutan daripada Yang Berhormat Datuk YB Nga ni, saya setuju dengan pandangan beliau bahawa saya ini budak kampung juga. Jadi saya masih ingat dalam tahun 60-an keadaan kehidupan kita itu simple. Jadi aming akau, aming ali dengan mutu boleh campur bersama. Dan di tempat saya tu terdapat kedai kopi. Yang mana setiap kali saya kalau balik kampung, saya bersinggah dekat kedai kopi itu dan saya bertemu dengan kawan-kawan daripada berbilang kaum. Tak ada masalah, kita gurau, kita cerita. Jadi setuju tak Tan Sri bahawa dalam dunia dalam hari ini, media tu yang mainkan peranan. Media macam Facebook, Instagram ataupun tu mainkan peranan bahawa berita-berita yang palsu, berita yang kurang yang tak benar tu disebarkan dalam media ini yang menyebabkan lama kelamaan tu orang yang baca itu dia terpengaruh. Ini salah satu sebab. Dan saya juga teringat juga wayang tu yang bernama Oleh-Oleh tak? Kasih saya. Main football tu. Yang mana saya tengok gambar itu bertema baik. Oleh bola tu. Itu satu tema yang bagus di mana dia menunjukkan satu tema yang berbilang kaum yang mana walaupun budak-budak tu daripada kecil tu tapi tema yang dimainkan oleh wayang tu memang menunjukkan semangat muhibah yang Malaysia yang sedia ada. Jadi adakah Tan Sri setuju bahawa di desa-desa kampung-kampung tu masalah perkauman tu tidak timbul. Tidak timbul. Tapi oleh kerana saya rasa ahli-ahli politik kadang-kadangnya mainkan isu perkauman. Jadi lama-kelamaan dia akan timbul mengasaki satu sama lain. Jadi minta penjelasan Tan Sri. Ya, sebenarnya kalau kita nak ulas siapa yang bertanggungjawab dari segi list yang bertanggungjawab, number one is ahli politik. Saya punya jawapan. Ahli politik lah yang bertanggungjawab kita jadi macam ni. Kita bergaduh sesama sendiri. Ya, kita pengikut politik A, dia pengikut politik B. Ya, pemimpin politik A cocok, pemimpin politik B cocok. Dia kaya, gaji besar, kereta besar, rumah besar, bini besar. Kita bergaduh. Ahli politik. Itu sebab saya selalu tegaskan, kita ahli politik ni, impian saya lah, kalau boleh semua ahli politik ni bersatu. Bahkan pernah saya mengatakan, I don't mind even to have one party system. Sampai begitu sekali. Macam saya dah tak fikir apa nak buat dengan orang Malaysia ni. Tak ada kerja lain ke? Sampai bila kita nak menghadapi masalah 1000 tahun lagi? Nak biarkan sampai 1000 years more? 100 years more? Jadi there must be a stop. Jadi saya setuju, saya minta lah kita di sini kena bantu. Iaitu kita kena menasihatkan kalau kita dapati parti politik kita itu agak keterlaluan, terlebih mementingkan politiknya ya dengan sifat chauvinistiknya, tidak mementingkan kepentingan negara, anak cucu cicit kita, dan kita betulkan, kita tegur. Kita kena mainkan peranan. Ya. Dan yang kedua, social media memang, terutama pada hari ini, memang social media, kalau kita baca pun ada kala kita naik darah tau. Kita sakit, benci dia buatnya. Itu kita tu. Yang lebih rasional kita anggap dah lama hidup. Kita pun naik benci, naik menyampah. Apatah lagi anak-anak muda. Kalau dicocok dengan social media tiap-tiap hari. Dan pada hari ini kita ada cyber troopers, di-create bayar gaji buat itu, buat ini supaya mencocok. This need to be stopped. Pada pandangan saya, kita kena mainkan peranan itu. Ya. Jadi Tuan Dipertua, saya nak sambung lagi berkenaan dengan perpaduan ya, dan nilai-nilai murni. Tadi sahabat saya Dr. Safari tadi, saya baca apa yang Profesor Teo Kok Siong. Tuan-tuan, di Malaysia ni, kalau saya kata di peringkat dunia, 100% profesors intellectual berpandangan yang sama. Sekolah satu aliran. Full stop. Tak ada soalan. Di Malaysia ada pula yang kata no, macam-macam idea. Termasuk bahkan Profesor Melayu pun mengatakan sekolah satu aliran ni dia tak setuju. Kalau boleh kita berbagai-bagai aliran. Itu Melayu tu. Ada.
tapi tak ramai. Ada sekerat 2. Ya, but majority termasuk profesor-profesor bukan Melayu, Cina dan India di Malaysia ini bersama-sama dengan kita. Supaya ultimately satu hari doa kita akan wujudkan sekolah satu aliran dengan syarat dipersetujui secara konsensus oleh semua masyarakat di negara ini. Teo Kok Siong, sistem persekolahan satu aliran perlu diperkenalkan bagi membentuk perpaduan selain mewujudkan interaksi berbilang kaum, terutama generasi muda. Teo Kok Siong kata, berhenti membuat tuntutan melampau, sebaliknya berpegang kepada resam, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu Teo Kok Siong. Ya, saya ambil mungkin 3 quotation. Okey. Profesor Dr. Ridwan T. Sekarang ini pun, kesan daripada sekolah vernacular berlaku polarisasi di kampus yang amat ketara. Pergilah ke RPTA, jangan banding dengan RPTS kerana majoriti mereka begitu ramai. Pergilah melihat College New Era Kajang yang dipenuhi sendiri oleh dipunyai sendiri oleh Dong Jiaozong dengan lulusan UEC mereka. 3. Rata-rata masyarakat Cina tempatan, ini daripada Tai Zikin, rata-rata masyarakat Cina tempatan bersikap chauvinist serta masih gagal berasimilasi dengan budaya dan masyarakat setempat seperti diaspora China di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Thailand yang melakukannya dengan rela hati tanpa berkompromi dengan identiti mereka. Pandangan daripada profesor-profesor bukan Melayu termasuk mendiang Khoo Kay Kim. Kalau tuan-tuan baca, ya baca buku dia. Saya berkesempatan berbincang dengan anak dia baru-baru ini. Dan saya memang menghormati pandangan Tan Sri Khoo. Cukup nasionalistik, ya cukup patriotistik. Jati diri Malaysia. Ya. Dan saya nak share masih topik perpaduan ini, nak beritahu rakan-rakan saya orang Cina, ramai orang akademik Cina dan bukan akademik Cina di Malaysia ini yang tak suka sikap chauvinis orang Cina. Baca buku ini. Saya pun tak sanggup baca. Saya tak sanggup baca buku ni because dia kutuk you all sendiri. You all tak sadar diri ke? Macam tu lebih kurang lah. saya sendiri pun, saya baca, saya punya bulu roma naik. Sebab dia marah. Dia kata, kau orang ni apa hal kau buat macam ni? Actually dia referring kepada bukan semua orang Cina, saya tahu. Ini kepada sekumpulan. Macam saya katakan tadi, ahli politik mencocok kita. Padahal kita macam saya setuju tadi, saya di kampung pun. Ya, saya di kampung, kita cukup rapat. Saya di sekolah, di zaman kita, generasi kita, ya, Wabinga, kita bersekolah bercampur dengan bukan Melayu, dengan Indianya, dengan Sikhnya, dengan Cinanya. Kita bertengkar lah, kita bertengkar kasar tau. Tapi lepas tu yang si Wong tu badan dia besar pada saya, memang selalu bully saya. Bertengkar, dia hero, dia kuat, saya tak berani lawan. Akhirnya dia menang, akhir dia kata, Wong, kau bully aku, jom belanja aku makan. Dia Cina banyak duit, dia belanja saya makan mi. Jadi kita boleh sampai ke tahap itu sebab kita dah duduk lama dengan dia. You boleh bertengkar, boleh berketuk, boleh apa, tak ada benda. Sekarang cuba you kutuk sikit. Kutuk sikit sekarang. Kutuk Cina ke, kutuk Melayu, kutuk India, mampu. Maksudnya sebab kita tak duduk bersama. Ya, kita sekolah bersama, tak ada benda. You kutuk saya, biasa dah makan sama, tak ada hal. Ya, boleh. Tan Sri, mohon penjelasan sikit. Mendengar penjelasan Tan Sri, dari sisi pandang saya, seolah perkara pendidikan ni adalah satu perkara dia panggil situational. Sebab perkataan yang Tan Sri banyak guna tadi adalah interaksi. Tetapi saya melihat pendidikan ini, dia bukan perkara situational semata-mata. Dia perkara yang normatif. Ada asas dia. Sebab itu kalau, betulkan saya bukan profesor. Sebab kalau kita ambil pendidikan John Dewey, profesor dari Columbia University itu, dia kata pendidikan itu punya asas demokrasi dia. Kalau pendidikan itu tidak demokratik dalam konteks maksudnya dapat dinikmati oleh semua. Kalau demokratik dalam konteks maksudnya yang minoriti pun dapat hak dia. Jadi perkara itulah pendidikan. Tapi kalau kita ambil dalam konteks Paulo Freire yang falsafah pendidik daripada Brazil itu yang mempromosikan pendidikan popular itu, dia lagi lain pula isu dia.
Sebab itu bagi saya, katakan Tan Sri, ini andaian saya, sebab saya produk sekolah agama. Saya daripada Al-Masyur, kemudian ke Kolej Islam, kemudian ke Universiti Islam. Tetapi bayangkan, walaupun saya di Al-Masyur, di Kolej Islam, yang diajar contohnya katalah surah Al-Hujurat, ayat 14 sampai 16 itu. Dijadikan kamu itu laki dan perempuan pelbagai, Allah Ta'ala katakan. Dengan satu tujuan saja, li ta'arufu bainakum. Ta'arufu itu pada pandangan saya, suruhan untuk sangat berpendidikan, untuk kamu kenal mengenali. So, bagi saya, kalau itu yang diajar, tiba-tiba pula kita ke United Nations. Masuk pintu gerbang pertama, yang dia ajar kat situ apa dia? Pandangan apa dia ni, falsafah Cina tu. Kalau kamu tidak mau dilayan sebegitu, jangan kamu lakukan sebegitu pada orang lain. Lepas tu pula kita tengok pula dalam budaya India pula. Kalau kita tengok Tagore, kita tengok Mahatma Gandhi pun dia ajar juga. Kita perlu menghormati agama lain seperti mana kita menghormati agama kita sendiri. So saya mengandaikan sebenarnya pendidikan ini, saya berdepan dengan timbalan speaker kita ialah cikgu. Saya rasa jawatan Cikgu Halim itu bagi saya lah satu anugerah special, Sri. So bagi saya, Tok Sri melalui proses itu, jadi bagi saya pendidikan ini, dia bukanlah satu perkara yang situational semata-mata, hanya merujuk kepada kita main bola sama-sama, kita minum kopi sama-sama, tidak. Dia punya satu asas normatif yang mana dia mencabar kita juga menilai orang lain daripada kacamata kita. Macam mana kita boleh berlaku adil kepada orang lain, bagaimana kita boleh menghormati orang lain. Kalau perkara itu, Tan Sri, kita tak cuba selesaikan, kita hanya selesaikan masalah situational, saya khawatir pendidikan itu lebih lagi pada itu lagi. Sebab itu bagi saya, ketika Nabi Muhammad SAW hadir pun, dia memberi satu pendidikan yang asas yang berbeza. Sehinggalah satu generasi jahiliah itu, yang ketika itu tak menghormati orang lain itu, tertukar. Sehingga satu generasi Islam yang dibawa itu, menghormati bangsa-bangsa lain, sehinggalah di Mekah itu, ada Yahudi ke, ada yang bangsa lain pun, semuanya dapat hidup dengan satu toleransi yang baik. So bagi saya sebenarnya, kita juga perlu betulkan dari segi asas normatif pendidikan itu juga. Selain daripada aspek interaksi tadi. Situational. Okey, terima kasih. Saya dah mula bimbang ni. Ni ada 14 minit saya tak boleh habis. Saya Alamak, dia boleh. Alahai. Saya takut saya tak habis. Banyak lagi saya nak cakap. Siap. Ya. 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 Mohon salah Tan Sri. Jadi bila Tan Sri bercakap tentang perpaduan kita di Malaysia, kita di Malaysia ini terdiri daripada rakyat kita berbilang kaum, berbilang agama. Jadi saya ambil misalan bahawa kita sebenarnya terdiri daripada anak-anak sungai. Anak-anak sungai yang berbilang-bilang, banyak anak sungai. Anak sungai di hulu itu dia punya air berbagai warna. Ada air warna hitam, ada airnya warna kelabu, ada warna coklat tua, ada putih jernih. Jadi dalam aliran air ini, dia akan mengalir kepada satu sungai yang besar. Yang kita maksudkan ialah mobility social. Jadi bila air sungai ini kita ibaratkan sebagai kaum-kaum yang tertentu. Saat dia aliran sungai itu mungkin terdiri pada satu kaum yang lain. Jadi bila air sungai ini mengalir, dia akan pergi kepada satu sungai yang besar. Bila sampai ke satu sungai yang besar, warna air itu sudah tidak ada asli lagi. Yang sungai, anak sungai itu yang di hulu itu hitam airnya, kelabu ke airnya, coklat tua ke, putih jernih ke. Bila sampai ke satu sungai besar, dia seolah-olah satu blending. Jadi bila dia blending, bermakna warna air itu sudah tidak sama seperti apa yang ada di hulu sungai. Jadi saya rasa itulah rupa coraknya masyarakat Malaysia. Jadi itulah sepatutnya menjadi ramuan kepada perpaduan kita. Kita tidak boleh mempersoalkan terlalu mempersoalkan tentang dominasi sesuatu kaum. Tapi bila kita dah bercampur dalam mobility sosial kita, aliran air itu berjalan, akhirnya kita sampai kepada satu warna air yang tidak lagi asli seperti dulu sudah, tapi satu warna yang baru. Itulah rupanya pembentukan masyarakat dan budaya Malaysia. Okay, terima kasih YB. Tuan Yang Pertua, pukul berapa saya kena berhenti? Saya bagi yang bermaksudnya Tan Sri kerana ilmuan. Saya tadi Pak Tan Sri bagi ilmu banyak pada anak buah kita, ya, anak buah saya. Jadi panutan bagus. Saya minta YB gulung lagi 5 minit. 5 minit lagi. Sampai pukul 5 berapa? 5.25.
Tak boleh. Atau 5.30. Minta, siapa ini pun, diorang pun sanggup tunggu semua. Sekejap je lagi tambah dalam. Lagi 10 minit boleh? Lahai. Boleh ya? Okey, Boleh, saya cuba. boleh tambah. Saya ingat macam ni lah. Buku ni pun saya beli sendiri dan baca buku ni sendiri. What I'm saying, buku ni mengatakan, you respect the Malays lah. Itu saja. Jangan buat orang Melayu macam tu. Kalau you buat macam tu, you orang Cina tak sadar diri. Maksudnya. So saya tahu. Beli, please read this book. Sayang, banyak ilmu yang saya nak turunkan tapi tak dapat. Okey, Tuan Yang Pertua. Tan Sri, boleh saya celak? Itu boleh tolong sikit tak? Saya tak habis. Minta maaf. Please. I don't have time. Ya, Boleh tentang kasih pendidikan 2 minit? tadi, juga kalau saya boleh jelaskan makna pendidikan, saya bertanya Wabi Yusmadi tak ada masa juga. Actually ada, ya. Dah tak ada masa saya nak jelas tentang pendidikan. Okey, saya ada 2 lagi perkara penting yang saya nak sampaikan. Ya, saya memang saya rasa tak boleh habis ni. Jadi untuk buat sementara waktu, Tuan Yang Pertua, saya menyarankan kepada kerajaan, ya, sementara kita nak memikirkan bersama dengan rakyat berbagai kaum, melihat tentang kemungkinan menjurus kepada satu sistem aliran ini, boleh tak kita perkasakan sekolah kebangsaan? Ya, saya telah mencadang beberapa kali, ya. Perkasakan sekolah kebangsaan, bukan perkasakan sekolah vernacular. Bukan perkasakan sekolah swasta Cina, tidak. Perkasakan sekolah kebangsaan bermaksud menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sebuah sekolah pilihan utama oleh semua murid dari berbagai kaum. Jadi itu dari segi infrastrukturnya terbaik, dari segi akademiknya terbaik, cikgunya bahasa Inggeris, cikgu bahasa Cina, cikgu bahasa Tamil, cikgu matematik, cikgu sains terbaik. Bahkan import cikgu bahasa Inggeris daripada UK. Terbaik. Masa saya bagi ceramah, ya, seorang pengetua bangsa Cina bangun. Dia kata, I'm a professional man. Ya, saya kalau nak hantar anak saya akan hantar sekolah terbaik. Kalau sekolah kebangsaan you terbaik, I'll send my children to you. Ini satu hari dia kata, saya punya jiran punya anak, turun daripada railing, tangga sekolah kebangsaan, luka terbelah tangan anak dia. Dia kata, saya tidak akan hantar anak saya ke sekolah kebangsaan. Toilet busuk, toilet tak sempurna. Ya, bandingkan sekolah Cina, sekolah private Cina, apatah lagi cikgu bilik fully aircon. Maksudnya, dengan masa yang ringkas ni, memperkasakan sekolah kebangsaan daripada kita memberikan peruntukan kepada sekolah-sekolah yang bercagah dengan perlembagaan itu, kita bagi duit kepada sekolah kebangsaan termasuk sekolah di Sabah dan Sarawak yang begitu daif. It's a process. Kalau kita buat itu dulu, dengan ICT-nya komplit, semuanya komplit, insya-Allah orang Cina dan orang India pun akan lari kepada sekolah kebangsaan dengan syarat menjadi sekolah yang terbaik. Tuan Yang Pengerusi, saya yang seterusnya, saya nak bercakap sedikit tentang alam sekitar. Kebelakang ini kita banyak mendengar isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang pertama berkenaan dengan isu tanah haram durian di Raub. Saya ini menjadi begitu polemik. Saya nak bacakan rintihan atau kemarahan orang Melayu. Dia kata, pada 2016, Rahman Hashim, seorang bekas tentera, dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 50,000 selepas didapati bersalah menceroboh hutan simpan dekat Gunung Semanggol. Pada Januari 2020 pula, Bol Kiat, seorang warga Kemboja, didenda 45,000 selepas mengaku bersalah atas tuduhan mendiami hutan simpan. Seorang tadi mendiami, seorang tadi hanya menceroboh. Ya, tetapi di jail dan didenda. Kontradiknya, di ambang ulang tahun kemerdekaan negara, penceroboh tanah kerajaan di Raub yang dipercayai kebanyakannya bangsa DAP. Ini sebab dia marah tau. Dia marah sebab berlaku tidak adil kepada orang Melayu. Mendapat kemenangan pertama apabila berjaya mendapatkan perintah penggantungan sementara terhadap notis pengosongan tanah kebun yang diteroka secara haram oleh mereka. Apa perasaan bangsaku? Inikah keadilan untuk Melayu? Tentera Melayu yang pernah berjasa pada negara dihukum denda dan penjara. Tetapi pekebun Cina yang entah dari mana asal-usulnya tidak dikenakan hukuman
yang sama sedangkan tanah yang diceroboh ribuan ekar luasnya. Kerajaan Pahang kerugian 30 juta dalam tempoh 10 tahun akibat kehilangan hasil cukai tanahnya. Bangsa DAP inilah yang menyaman kerajaan Pahang berkaitan penggunaan tulisan Jawi. Kini bangsa yang sama mengangkat gambar agung konon mengharapkan pembelaan keadilan. Maksud saya, apabila kita membuat ketidakadilan ini, orang Melayu yang terasa. Sebab dia kata orang Melayu semua kena. Ya. Di KL, seorang menteri membuat komen, ya, seorang makcik jual nasi lemak sekangkang kera dihalau dan diroboh. Nak cari sesuap nasi, ni cakap dari segi miskin lah. Ya. Di UiTM sini pada hari ini, ya, sebelah hotel UiTM, mereka membuat satu kafe yang kecil. Tiba-tiba diarahkan stop. Saya tanya kenapa stop? Sebab berdekatan dengan parit. Tak ada kena-mengena, tidak ada toksik apa benda pun. Ya. Di jangka UiTM, beberapa kedai, orang Melayu yang miskin nak cari sesuap nasi berniaga kecil-kecilan, dirobohkan. So orang Melayu kata, kalau bab-bab Melayu, semua kamu tangkap. Semua kamu halau. Di Penang, rumah Melayu kena roboh. Bab Melayu semua. Tapi bab-bab Cina, semua boleh. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati. Dan bukan sahaja mereka tidak puas hati kepada orang Cina, mereka tidak puas hati kepada orang Melayu sendiri. Pegawai-pegawai Melayu yang telah dirasuah, mereka mengatakan. Sebab orang Cina ada bagi pelincir. Ada bagi rasuah. Kami orang Melayu nak bagi pelincir apa? Kami tak ada duit. Ini saya katakan nilai positif dan juga perangai-perangai rasuah ini mesti di stop. Pada saya, Tuan Pengerusi, ya, pihak kementerian mesti melihat SPR. Yang rasuah dan yang makan rasuah. Selama ni yang makan rasuah kena tangkap, tetapi yang bagi rasuah lepas. Ini tidak betul. Sepatutnya dua-dua ditangkap. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebab tak ada masa, saya baca itu, saya nak mengatakan tadi, ya, bahawa kes dusun durian di Raub ini sekarang menjadi begitu serius. Menjadi racial. Kerajaan kena berhati-hati. Orang Melayu tanah sekangkang kera kamu halau. Oh, orang Cina boleh kalau dibagi tanah tu dekat berapa ribu hektar. Divided by what? 111. Seorang mendapat 40 hektar. Oh, senang-senang. Senang-senang. Bukan dengki, tidak. Tapi persoalannya, kerajaan Melayu sendiri tidak adil kepada orang Melayu. Ini yang saya bacakan tadi. Dan ini tidak bagus. Tidak adil kenapa? Penguat kuasa yang rasuah, pejabat tanah rasuah ke, polis rasuah, ya, bagian custom, immigration, pendaftaran, semua rasuah. Ini yang jadi pada kita pada hari ini. Itu sebab Tuanku Agong kata, once and for all, enough is enough. Kita stop, cari jalan supaya perkara ini boleh kita hapuskan sama sekali. Begitu juga yang berlaku di sungai, di Rawang. Di Rawang pun sama. Di Rawang pun sama. Ya, dia buat factory di tepi sungai yang besar. UiTM buat kedai kecil di tepi parit. Orang Melayu buat rumah kecil di tepi sungai. Kena roboh. Ini factory besar. Bertahun-tahun dibenarkan. Tidak ada tangkapan. Sebab apa? Orang Melayu mengatakan ini semua rasuah punya pasal. Itu juga berlaku di Johor tahun lepas. Ya, begitu juga yang terlibat dengan suami kepada menteri pada masa itu. Sama juga. Di mana beberapa ratus sekolah ditutup. Yang kena siapa? Melayu. Yang kata pada hari ini, yang ruginya adalah orang Melayu. Boleh menjelaskan? Boleh tak boleh? Sebenarnya saya tak habis lagi. Saya tak habis lagi. Dia tengah settle tu, kalau boleh menjelaskan sikit boleh? Boleh lah. Saya tertarik hujah-hujah daripada Profesor tadi. Ada satu buku tulisan John Rowe, The Law of Justice. Saya pun banyak buku juga, Tan Sri, kalau nak bawa banyak juga sini. So banyak juga artikel saya baca. Dia kata bukan soal bangsa, tapi soal fairness.
apakah fair? Jadi itu kalau kita kaitkan dia bangsa, dia akan jadi isu-isu lain. Tapi dalam keadaan justice, fairness itu kena laksanakan. Isunya ialah isu corruptions. Jadi kalau itu yang kita nak highlight, mungkin kita boleh bahaskan. Tapi kalau kita kaitkan dengan isu perkauman, saya rasa dia jadi panjang nantinya. Jadi apa pandangan Profesor? Saya pun tak kaitkan dengan masalah perkauman. Saya kata tuduhan orang Melayu. Ini saya kata ini berbahaya. Kerana perbuatan-perbuatan itu seolah-olah kita menzalimi bangsa Melayu sendiri. Orang Cina dimanjakan. Ini tuduhan orang Melayu. Dia jadi racial. Bukan saya menganjurkan rasis ke tidak. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, last kali saya rasa, alamak, ini yang susah. Yang mana ni? Saya dah menggelabah dah ni. Jadi Tuan Yang Pertua, saya yang sebenarnya saya yakin dengan pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai PM. Kita mengharapkan perubahan ini boleh kita lakukan. Sebab pada saya, memang sewajarnya saya mengucapkan tahniah pada Tan Sri Muhyiddin. Ya, beliau merupakan Perdana Menteri pintu depan istana. Bukan pintu belakang. Dia pintu depan istana tau. Tidak ada dalam sejarah kita Prime Minister dilantik melalui istana. Ini orang Islam kata kun fayakun, dan saya merasakan beliau pun tidak terfikir akan menjadi Perdana Menteri. Beliau pun tidak berangan, saya rasalah, apa melihat suasana pada hari itu. Tapi saya rasa pelantikan beliau pada saya telah menerima secara rata-rata diterima kerana kejayaan beliau menjalankan tugas menghadapi COVID-19. Dan apatah lagi, apabila kita bercakap suasana pada hari ini dan titah daripada Tuan Kuat Agong, memang kita harapkan masalah yang telah kita hadapi selama 60 tahun ini dapat kita selesaikan. Ya, kalau kita dahulu kita meletakkan masalah kepada kerajaan lama, dan saya terangkan tidak boleh semata-mata kita letakkan kepada kerajaan lama. Kerajaan lama pun kita boleh pecah kepada dua. Satu UMNO lama, satu UMNO baru. UMNO lama sampai kepada Tun Hussein On. UMNO baru bermula daripada Tun Mahathir. Lepas tu barulah PH. Lepas tu sekarang PN. Dan kita lahat minta maaf pada orang Melayu untuk sahabat-sahabat saya daripada parti yang berlainan. UMNO lama pun ada masalah, UMNO baru bermulanya rasuah. Saya jelaskan, dia politik duit, politik wang. Apabila Tun Mahathir dan juga timbalannya dan juga Menteri Kewangannya pada masa itu. Bermulanya projek besar-besar, bermulanya kronism, bermulanya proxy, bermulanya direct nego, bermacam-macam. So jangan letak kesalahan kepada orang Melayu sahaja. Kerana apabila PH memerintah 22 bulan, 2 kali 5 lagi teruk. Saya ada list panjang nak bacakan 22 bulan apa mereka buat. Lagi sakit hati nanti. Saya nak cakap memang banyak. Cukup banyak. Maksudnya kalau dulu mereka mengatakan di bawah pemerintahan kami tidak akan mengamalkan direct nego, mereka buat juga. Di bawah pemerintahan kami tidak ada kes-kes yang apa benda ni, kalau dia drop kes juga. Banyak kes-kes yang masih dalam court, belum habis dia dropnya. Banyak benda-benda yang bercanggah. Apatah lagi mereka telah menzalimi banyak kepentingan Melayu. Saya terus terang cakap sini, 22 bulan ini saya mewakili rintihan orang Melayu. Di masa 20 bulan. Itu sebab Tuan Yang Pertua, saya masih ingat di Dewan Yang Mulia ini, saya telah mengatakan, saya telah membuat ramalan. Dalam masa 2 tahun, ya, sebelum PR14, dalam masa 2 tahun, kalau sekiranya BN kalah, kerajaan yang memerintah itu akan kolaps, akan hancur dalam masa 2 tahun. Dan Alhamdulillah, nujum saya itu jadi. Tetapi nujum saya pada saya tidak membuat prediction siapa yang akan ambil alih. Saya akan kata jatuh, kolaps. Betul, memang kolaps tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Tetapi Alhamdulillah, Tan Sri Muhyiddin ambil alih. Itu sebab saya katakan, kita mengharapkan betulkanlah semua masalahnya. Ya, kita doakan Tuan Yang Pertua, negara kita ni sudahlah cukup.
Enough is enough. Be a professional politician. Ya, ketepikan masalah perbezaan-perbezaan, ketepikan kepentingan kaum sendiri. Ya. Perkukuhkan, kita duduk bersama, bincang bersama apakah patut kita lakukan daripada aspek-aspek keadilan berbagai-bagai. We discuss together. Ya. Supaya ya, kita dapat bekerja dengan ikhlas ya, dalam perjuangan kita, letakkan kepentingan agama, bangsa dan negara sebagai asas, bukan meletakkan kepentingan diri sendiri dalam perjuangan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.